Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Ganesh Kumar Al-Lelratha, matriks nombor 2837739, ingin membincangkan 5 peranan komunikasi antara budaya. Jabatan Imigresen Malaysia adalah barisan hadapan negara. Mereka menjaga pintu masuk negara dan memastikan keselamatan kita semua. Mereka berurusan dengan pelbagai jenis orang setiap hari. Oleh itu, cara mereka berkomunikasi penting untuk imej negara. Komunikasi adalah kunci dalam semua perkara yang kita lakukan setiap hari. Ia bukan sahaja tentang bercakap, tetapi juga tentang memahami antara satu sama lain. Pegawai bertugas di lapangan terbang, sempadan dan pejabat cawangan di seluruh Malaysia. Mereka berurusan dengan rakyat Malaysia, pelancong dan pekerja asing. Dalam perbincangan hari ini, kita akan melihat rahsia kejayaan, komunikasi antara budaya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pembaca yang saya kasihi. Sekarang mari kita fahami apakah maksud komunikasi antara budaya. Jangan takut dengan perkataan panjang ini, maksudnya mudah. Budaya merangkumi bahasa, cara berpakaian, makanan dan kepercayaan. Apabila dua orang dari budaya yang berbeza berkomunikasi, itulah komunikasi antara budaya. Contoh perbezaan komunikasi bukan lisan, tunduk, bersalam, meletakkan tangan di dada. Komunikasi antara budaya mengajar kita peka dan hormat kepada perbezaan. Ia juga tentang memahami isyarat badan dan nada suara. Di sesetengah budaya, suara kuat dianggap kasar. Di lain, ia tanda keyakinan. Secara ringkas, komunikasi antara budaya adalah jambatan yang menghubungkan kita. Jambatan ini dibina atas saling memahami dan menghormati. Tanpa jambatan ini, akan berlaku salah faham dan ketegangan. Bagi Jim, penguasaan kemahiran ini kritikal. Ia memudahkan urusan dan mencerminkan imej Malaysia. Komunikasi antara budaya memainkan peranan yang sangat besar. Mari kita lihat 5 peranan utamanya. Pertama, ia membantu mengelakkan salah faham. Pegawai boleh gunakan bahasa mudah, isyarat atau aplikasi penterjemah untuk menerangkan peraturan visa dan tempoh tinggal. Kedua, ia membina hubungan baik dan kepercayaan. Ucapan ringkas dalam bahasa ibunda memberi impak besar. Pelancong akan berasa lebih selesa dan selamat. Ketiga, ia meningkatkan kecekapan kerja. Masa di kaunter sangat berharga. Pegawai bijak bertanya dengan jelas, mentafsir jawapan dan mempercepat proses. Keempat, ia membantu penguatkuasaan undang-undang secara profesional, tegas tetapi hormat. Ini mengurangkan risiko konfrontasi dan memastikan kerjasama. Kelima, ia memupuk persekitaran kerja harmoni di kalangan pegawai sendiri. Apabila pegawai saling menghormati, semangat kerja berpasukan meningkat dan perkhidmatan bertambah cemerlang. Bayangkan situasi di kaunter imigresen di Kealia. Seorang pegawai memeriksa pasport pelancong yang tidak fasih bahasa Inggeris. Pegawai bercakap perlahan, jelas dan menggunakan isyarat tangan mudah, menggunakan aplikasi penterjemah dan menunjukkan sabar serta empati. Suasana tegang reda, pelancong faham dan berterima kasih. Ini menyelesaikan masalah secara profesional dan berperi kemanusiaan. Sekarang, contoh dalaman. Latihan kawat berbarisan. Latihan kawat memerlukan disiplin, keseragaman dan arahan jelas. Jurulatih menggunakan bahasa arahan standard yang difahami semua, serta bahasa badan tegas. Pandangan mata dan postur menunjukkan disiplin dan semangat kerja berpasukan. Perbarisan menghantar mesej perpaduan dan kekuatan organisasi kepada orang ramai. Latihan komunikasi berterusan penting di padang kawat dan di kaunter perkhidmatan. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat betapa pentingnya peranan komunikasi, terutamanya komunikasi antara budaya dalam menentukan kejayaan organisasi. Komunikasi penting dalam 2 aspek utama, komunikasi luaran dan komunikasi dalaman. Layanan baik, mesra dan efisien membentuk pengalaman positif dan imej negara. Kejayaan diukur pada keseimbangan penguatkuasaan dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Pelaburan dalam latihan komunikasi sangat penting. Setiap pegawai adalah duta kecil negara. Setiap interaksi memberi impak. Komunikasi yang baik membina jambatan antara budaya dan negara yang dihormati. Sekian, terima kasih.